Okay guys, kita nak pergi buat test drive Myvi lama dengan Myvi baru Saya kenalkan dulu, ini Abang Don Abang Don dekat Pro 2 Persiaran Geni, off Jalan Tun Razak. Nanti saya bagi nombor handphone dia So siapa-siapa yang nak beli Pro 2 boleh cari Abang Don. Okay, so kita pergi. Jangan buang masa lagi, kita nak test apakah perbezaan 480 dengan DCVT Myvi yang baru. Jom. Okey, kita mulakan test drive kita dengan Myvi yang lama Myvi yang lama, dia nak hujan dah. Okey, seperti korang yang pernah tengok saya punya review Myvi lama, salah satu perkara ialah dia punya suspensi agak keras sedikit lah berbanding kereta-kereta seperti Vios, Honda City, Nissan Almera. Berapa lama kita ni bang? Berapa tahun? Ni daripada 2015 lah. Oh, agak lama. Lama. Tapi dah, ini kereta lama, dia punya suspensi agak lembut dah. Dah okey, dah bagus. Okey, tak rasa begitu keras Dari segi power dia memang power. Tekan saja dah lari. Sebab tu dia masih dinamakan King Okey, kita nak tengok apakah perbezaan dia dengan Myvi yang baru dengan gearbox CVT saja. Okey. Untuk So yang lama totally dah tak ada dah. dah tak ada. Okey. So korang yang harap-harap nak beli Myvi yang lama tak ada lagi Sorry, minta Jangan maaf. tunggu, jangan tunggu. Jangan tunggu lama-lama, tak ada. Tiada harapan bagimu. Sebenarnya dia semua sama je, hanya dia punya nak tengok dia punya CVT, DCVT je. Betul. Banyak yang komplain, dia kata DCVT tak bagus, tapi kita bawa Ativa punya DCVT okey juga, power pun. Saya pun pakai Ativa. So tak ada komplain juga. Tak ada komplain. Okey, kita lenjan kita tekan Dia memang power. Okey, dari segi insulasi bunyi dia kurang sikit lah berbanding Ativa So kita boleh bandingkan tiga-tiga kereta, iaitu Myvi lama, Myvi baru dan Pro 2 Ativa. So dari segi insulasi bunyi, ride handling and comfort, Myvi yang lama ni lebih bising dan lebih kurang sikit, kurang daripada Ativa lah. Ativa punya build quality, Ativa punya quality barang-barang lebih bagus. Dia punya suspension bila kita naik hum ni, kita tengok Ativa punya suspensi lebih bagus. Tapi ni kita dah tua dah, kereta ni dah 4-5 tahun dah. So kita kena maafkan dia lah. Tapi mileage baru 25,000. Boleh U-turn kat mana abang bagi tahu Dia punya power masih bagus. So kalau kawan-kawan yang ada kat bandar jangan korang ingat nak beli kereta besar. Beli kereta Myvi, kereta Ativa memang best. Sebab dia kecil, nak bawa, nak selok-belok memang best lah. Bila dia traffic jam memang bagus. U-turn ke bang? Depan. Depan Traffic light naik atas kiri. Okey. Bila ambil corner, kereta ni memang bagus. Dia punya corner lebih tetap dan lebih firm lah daripada Ativa. Ativa SUV. So bila kita ambil corner Ativa, dia akan membuai sedikit. Tapi Myvi tidak Myvi tidak. Tengok, tak ambil corner 90 darjah. Naik bukit. Okey, 480 dia kena tunggu sikit. Kalau DCVT dia dah jalan dah. Okey, kita boleh rasa perbezaan bila kita naik bukit. Naik bukit dia punya power kena tunggu sekejap, 2-3 saat sebelum power dia datang. Itulah untuk engine ataupun transmisi 480 kiri ni Alright. Okey, tapi handling memang mantap lah. Senang nak handle. Kiri kanan nak tukar arah semua senang. Ini memang kita paling best bawa dalam Kuala Lumpur lah. Dalam jam, dalam highway, dalam lorong-lorong kat belakang. Memang best. Okey. Kereta yang sangat senang untuk dipandu Myvi. It's a very easy car to drive.
Jadi tengok dia punya power pun bagus. Hanya bila dia naik bukit, dia kalah sikit pada Ativa Turbo lah. Ativa ada turbo. Yang Myvi yang baru dia tak ada turbo kan? Ada. Dia punya gearbox saja. Dia box saja. Okey, ini perbandingan yang bagus. Sebab banyak orang yang beli Myvi, yang akan beli Myvi, dia akan fikir, aku nak beli Myvi yang baru ke Myvi yang lama? Lepas tu aku nak beli Myvi ke aku nak beli Ativa? Yes. Selalu macam tu abang Ya, betul. So apakah biasa abang punya cadangan pada diorang? Saya tengok kalau yang suka bawa laju ni, better dia ambil Ativa. Ativa memang tekan sedap lah. Kenapa yang buat laju Ya. Kita nak tanya sikit apa rahsia dia bang? Itu apa, macam Ativa bila kita tekan sikit dia terus pergi. Dia punya power Potong untuk memotong atau bukit macam genting kan. Saya dah try naik genting pakai Ativa. Yes, memang steady kan dia. Dia ada sesak nafas ataupun macam lelah tak? Tak ada. Tak ada dia power je all the way. Memang power. Macam Memang tu TikTok shock lah. Macam Myvi ni dia akan macam sampai satu tahap dia akan lelah sikit. Betul. Macam dia tak cukup nafas lah. Kita mana? Kanan dia bang? Terus Terus. yes. Kanan sangkut jam. Ni petang kawasan jam. So dah naik genting Sudah 2 kali saya test. Buatlah video bagi tahu member semua apakah rasa. Sebab kadang-kadang kita tengok video YS Kong, dia professional driver tau. Dia tahu macam mana nak menggunakan keupayaan kita. Kita tak tahu, kita bawa biasa je. Tak boleh. Macam auto cruise pun saya dah ada test. Dia punya ACC lah. Ya. Bagus. Dia bagi 125 je, dia tak boleh lebih. Lebih daripada 125 dia tak boleh ACC lah. Tak boleh dah. Ke bawah 30 pun dia tak Tapi boleh kita kan? relax lah bawa. Tak payah Kita kita cakap sikit daripada segi vibrasi engine engine vibration Ini ialah 480 dia punya Myvi yang lama. Dari segi vibrasi engine, yang ini dengan Ativa, boleh rasa bahawa vibrasi engine ataupun getaran engine Ativa lebih kuat sikit lah. Okey, bila kita menunggu di lampu isyarat. Okey, pada jalan yang agak kasar sikit kita boleh dengar bunyi bunyi tayar di Myvi yang lama garisan kuning rasalah satu badan dapat rasa. Ativa lain sikit. Ativa lebih lembut dan lebih selesa. Kita nak balik dan kita nak cuba Myvi yang baru pula. Parking mana? Belakang tadi. Boleh? Mana-mana. Masuk kepala ke masuk belakang? Tak apa, tak kisah. Nanti saya balik. Kat tepi sini lah. Boleh. Nanti saya balik. Alright. Kita bukan pandai sangat. Bawa Tak kereta. apa. Ini boleh bang Boleh. Nanti saya adjust. Alright. Okay guys, sekarang kita beralih ke Myvi yang baru. Okay guys, kita berada di Myvi yang baru ini lain dah rasa. Tengok meter pun dah syok dah. Tengok meter dia. Tengok meter dia. Ui, garang boy. Okay. Kena perlahan sikit. Kita keluar Okay, boleh rasa first impression kereta dia lebih senyap. Insulasi bunyi dia telah diperbaiki. Bunyi luar berbanding Myvi yang lama, bunyi luar tak berapa kedengaran. Okey. Ini DCVT Dia ada auto lock juga. Tambah balik. auto lock dulu yang lama tak ada. Dulu tak ada. Okey, kita lalu garisan kuning. Ini kereta barulah tetapi kalau kita nak banding lah dengan Myvi yang lama tadi tu,
Dia punya suspensi lebih sedap, lebih selesa, tak begitu kuat. Badan tak rasa getaran, satu badan tak rasa dia punya goncangan daripada garisan kuning Okey. Dari segi DCVT, kita dah boleh dengar dia punya mengaum. Dia bukan enjin turbo, maka dia mengaum sedikit berbanding 480 Myvi yang lama tadi. Myvi yang lama dia mengaum juga, tapi tak begitu kuat. Okey. Satu function yang saya tak begitu suka, auto stop lah. Saya kena tutup. Memang Ikut. Apa tutup ke? Tak ada masa yang tutup. Tak boleh tahan lah. Ya. 10 terbilang 10 kali dia ni. Boleh. Tak ada. Dia kalau tutup pada masa yang betul, saya okey. Kadang-kadang kita masuk, kita nak letak door access parking kan. Ya. Kita titik saja dia dah mati enjin lah. Sekejap lah. Dia kalau boleh tunggu 5 saat lah. Kalau orang berhenti 5 saat ke atas baru dia berhenti, okey juga. Okey, ini dia DCVT Okey, ride handling and comfort untuk Myvi yang baru lebih sedap lah, lebih mantap lah daripada yang lama. Tapi kereta lama tu ada dua barang kita kena ingat. Satu ialah kereta dia dah 5 tahun lah. Kedua ialah dia punya sistem ataupun dia punya barang-barang semua lama lah. Ini semua baru, sudah diperbarui. Okey. Tapi apa yang kita tahu ialah hanya dia punya DCVT gearbox yang ditukar lah. Tapi saya rasa ada banyak barang telah diperhalusi. Tapi kita tak tahulah. Dia tak bagi tahu. Seperti macam dia punya raba-raba ni semua, saya rasa sudah diperhalusi. Sebab kita duduk, kita masuk kereta baru je, kita boleh dengar. Di luar lebih senyap daripada Myvi yang lama. Bang boleh dia rasa dia dah upgrade lah. Dah upgrade lagi canggih. Dia buat baik lah. Kita nak try yang naik bukit tu. Yang ni kiri. Okey, kita naik bukit Tadi kita naik bukit yang 480, dia ada lag sikit. Sekarang kita naik dengan DCVT. Okey, ini memeranjatkan. Kita cuba lagi sekali. Okey, dia lain sikit. Dia mengaum, tapi dia punya power ada tau. Walaupun dia mengaum, tapi dia punya power datang. Okey, berbanding dengan 480, kita tekan, kita kena tunggu 2 saat sebelum power dia sampai. So DCVT dia, walaupun dia DCVT, dia punya power sudah sampai. Dalam ngauman dia punya power dah sampai. Bagus ni, bagus. Ada gear S untuk turun bukit. S turun bukit. Okey, yang bawah Yes. Taruh S terus. S. Dia tak adalah berat untuk turun bukit. Okey. So ni pun baru yang okey, ini gear S. Okey, tak rasa dia punya gear. Okey. Yang B tu pula apa bang? B tu kalau betul-betul bukit lah. Okey. Okey. So yang ni bukit yang kecil lah. Kalau turun genting kena masuk B lah. Yep. Okey. Masuk D balik lah. Kalau jalan biasa kita masuk D. Jalan dah rata, kita masuk D balik. Okey, kita tengok apakah power perbezaan. Kita dah biasa kita boleh lenjan. Okey, dia punya power pun tak kurang hebat lah. Tak kurang hebat. Saya rasa DCVT punya gearbox lebih halus daripada 480 punya gearbox. Di mana 480 anda tekan, dia ada rasa kasar sedikit. Ada rasa kasar sedikit. Dan dia punya power kena tunggu lebih kurang 2 saat baru dia sampai. Okey, DCVT walaupun dia mengaum, tapi power dah sampai dah. So sekarang mungkin orang yang bawa Myvi baru ni boleh dipanggil king baru lah. Kereta dah lebih power dah. Okey, and then dengan DCVT dia akan lebih jimat minyak, lagi dia lenjan lah. Apa lagi? Betul tak? Betul. Minyak lagi jimat. Okey, kita nak bezakan Myvi yang baru ni dengan Ativa. Okey. Dengan Ativa, kereta Myvi ni masih kurang sedikit dari segi ride handling and comfort, kehalusan ataupun keselesaan pemanduan
Ativa menang. Okey. Dari segi suspensi, bila kita jalan lekuk-lekuk ni semua, Ativa menang. Ativa lebih bagus. Dan dari segi power, jangan cakap. Ativa punya power lebih cepat datang. Dia datang dengan turbo dia, pum. Walaupun yang ni 1.5 Betul. tapi dia kurang, dia kalah pada Ativa. Okey, so pada kawan-kawan yang tengah fikir aku nak beli Ativa ke aku nak beli Myvi, macam mana aku nak decide? Okey, aku cakap pada korang yang muda, pada korang yang suka bawa cepat, laju, corner baring semua, belilah Myvi. Okey, pada korang yang tua-tua sikit macam kita ni, belilah Ativa. Ada keluarga yang ada semua, beli Ativa. Sebab Ativa walaupun dia power, tapi masa ambil corner tu, Ativa akan membuai sedikit. So kalau korang orang muda ni, yang tak tahu, yang belum pandai bawa kereta laju-laju, ambil corner baring ni, baik beli Myvi lah. Lebih senang untuk dikontrol. Okey, pada korang yang beli Ativa, boleh juga, bukan tak boleh. So boleh buat barang-barang yang macam masukkan apa-apalah. Okey, tapi walau macam mana pun, Ativa ialah SUV, dia lebih tinggi dan dia akan macam mana pun dia akan membuai, lebih membuai daripada Myvi. So pada korang kena ingat, korang jalan macam mana, korang bawa macam mana, baru korang boleh decide lah. Okey, aku harap dapat tolong korang sikit sebelum korang nak decide lah, antara Myvi, Ativa, ataupun yang nak pilih mana satu. Okey guys, kita baru lepas buat test drive Myvi yang lama, Myvi yang baru. Sekarang kita bawa Ativa yang baru. So apakah rasa kereta-kereta ni? Saya nak jelaskan lah, kita buat rumusan. So yang pertama sekali, masa kita bawa Myvi yang lama 480, pada jalannya rata, dia punya power memang okey lah. Power dia datang dengan cepat. Okey, tapi masa naik bukit, dia punya lag, dia ada lag 2 saat. Kita kena tekan minyak, tunggu 2 saat, baru dia punya power sampai. Okey, berbanding dengan Myvi yang baru, dia punya gearbox DCVT, pada jalannya rata yang biasa, dia punya power kalah sedikit pada Myvi yang lama. Okey, dia punya power, bila kita tekan dia ada power, tapi dia macam perlahan lah, datang dengan perlahan. Tetapi masa kita naik bukit, dia punya Myvi yang baru DCVT menang. Sebab walaupun bila kita tekan minyak, dia mengaum, power dia sampai. Power dia sampai, kereta dia memanjat bukit dengan lebih berkuasa berbanding Myvi yang lama. So sekarang kita cakap pasal Ativa pula. Ativa, sebab dia ada turbo, walaupun dia 1.0, dia ada turbo, kita tekan, dia punya power dah sampai dah. Tak payah tunggu. Lebih bagus daripada Myvi, baru ataupun yang lama. Dan masa naik bukit, kita tekan sedikit je, sebab dia turbo, power dah sampai dah. Tak payah tunggu lama-lama. So itulah kelebihan Ativa dari segi kuasa. In terms of power, the power from Ativa is very very fast at the get-go. So you do not have to wait. Tak payah tunggu. Power datang serta-merta. Berbanding kita bandingkan tiga-tiga kereta ni lah. So pada kawan-kawan yang ada rasa nak pilih antara Myvi ataupun Ativa, ride handling and comfort, Myvi lama memang kalah pada Myvi yang baru. Dan ride handling and comfort, Myvi yang baru kalah pada Ativa. Dengar betul-betul. So dari segi kualiti barang, ride handling and comfort, selesa, instalasi bunyi, Ativa lebih bagus. Okey, Ativa lebih kualiti barang, pemanduan, kuasa, Ativa menang lah. Ativa hanya kalah dalam satu perkara saja, di mana bila kita ambil corner, bila kita buat corner baring, Ativa punya kereta membuai. Berbanding Myvi memang tenang dan tak buai lah. So itulah kelebihan antara antara Myvi dengan Ativa. Ativa lebih tinggi, maka dia akan membuai. Myvi akan
Myvi tak membuai tapi kuasa dia kurang sedikit. Okey, so kawan-kawan kena ingat apakah keperluan kawan-kawan. Sama ada kawan-kawan bawa dalam keadaan yang selalu memerlukan anda untuk membuat tukar arah dengan cepat dan jalan-jalan yang sempit. So mungkin itu, dalam keadaan itu Myvi lebih sesuai untuk anda lah. Dan kalau anda seorang family man ataupun lebih pada keluarga, Activa lebih selesa sebab dia lebih diam. Kalau anda ada baby-baby yang kecil, Activa lebih senyap. Sedikit je, tak banyak, sedikit. Tapi ada beza lah, ada beza So mungkin kena fikirlah dari segi aspek-aspek ni. So kalau untuk pemuda tak apa, pemuda boleh beli Myvi dulu, lepas tu baru upgrade pada Activa. Okey juga. Pada kawan-kawan yang nak beli kereta-kereta lah, kereta Pro 2 sama ada nak pilih spek. Ini cakap pasal pilihan spek pula. Antara spek X, H dan AV. Kalau boleh, kalau mampu, kalau tidak keberatan, selalu pilih AV. Sebab AV ada banyak sistem-sistem keselamatan. Kenapa sistem keselamatan penting? Kenapa sistem keselamatan penting? Sebab seperti blind spot. Okey, sebelum saya pakai, saya tak tahu apa kelebihan dia. Lepas saya pakai, saya nampak motor-motor di belakang daripada jauh. Sebelum motor sampai, saya dah tahu, saya dah nampak ada warning di cermin tu. Walaupun dia hanya lampu, dia sudah menarik perhatian saya bahawa ada sesuatu di belakang akan datang. So sistem keselamatan blind spot sangat-sangat berharga. Nilai dia tidak boleh macam mana, ditafsir lah. Memang bagus. Dia akan memantapkan kepekaan pemanduan anda, terutamanya di Kuala Lumpur, di mana motor food rider lari macam hantu, macam pelesit. Kita kena jaga diri kita dengan baik lah. So kalau boleh, kalau mampu, sama ada Myvi ataupun Activa, beli yang spek AV yang ada blind spot, yang dapat sistem-sistem keselamatan. Saya hanya cakap pasal blind spot, tapi ada juga yang front collision warning. Itu pun dia akan menolong kita juga. Okey, so kawan-kawan yang mampu, belilah itu. Pada kawan-kawan yang muda sikit, korang ingat korang masih muda, masih mental masih kuat lagi, tak apa, boleh beli yang X ataupun yang H lah. Pada yang tua bangka punya, lepas 40 tahun, sila beli yang spek yang mahal sikit, top spek yang AV, supaya anda dapat semua sistem keselamatan untuk melindungi diri anda sendiri. So itu dah sedikit sebanyak perbezaan kita antara Myvi lama, Myvi baru dan Activa. So secara singkat, kuasa, ride, handling, comfort, semua Activa menang, kecuali ambil corner sahaja. Okey, tapi anda kena lihat apakah kemampuan anda, sama ada anda mampu atau tidak dari segi kewangan lah. Okey, so kalau semua okey, beli yang paling best. Kalau tak boleh, beli yang okey-okey je. Itu pun ikutlah kebolehan anda. Okey, so guys, terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Tekan subscribe, tekan share, tekan like. Tak susah sangat, tolonglah sikit. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.